amali maknanya hidup seluruh ini dengan tauhid. Berbicara kita dengan tauhid, berkelip kita dengan tauhid, berdenyut jantung kita dengan tauhid, bergerak kita dengan tauhid, duduk kita dengan tauhid, makan kita dengan tauhid, minum kita dengan tauhid, bahkan tidur kita bertauhid kepada Allah. Satu lagi syuhud, menyaksikan seluruh dan segenap kehidupan ini dengan perasaan hati kita bahawa ketika kita berinteraksi dengan alam ini seluruhnya sebagai menggambarkan kewujudan Allah, perbuatan Allah. Ya, tuan-tuan tengok lautan yang luas, apa tuan-tuan rasa di hati tuan-tuan? Tuan-tuan lihat langit yang begitu terbentang luas, apa rasa hati tuan-tuan? Dan kemana kembalinya hati itu? Maka seluruh kewujudan ini dan apa yang berlaku di alam ini adalah merupakan tanda dan bukti keagungan, kehebatan kewujudan Allah. Maka bahawa hati ini seluruhnya dan semestinya mesti sentiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana menghargai dan merasai nikmat diwujudkan oleh Allah. Ya, macam kita tak pernah, saya bukan apa tuan-tuan, kita ni ibarat, saya yakin tuan-tuan pun memahami. Sebagaimana saya dengan tuan-tuan tak akan pernah sekali-kali lupa dengan ibu dan bapa, kerana itu asal kita. Betul ya? Ada ke tuan-tuan lupa mak seminggu, lupa ayah seminggu? Yang ni anak derhaka. Ya, tak kena gaya dia akan jadi anak derhaka. Ya, kalau mak dan ayah kita yang kandung kita pun tak pernah kita lupa, maka jangan sekali-kali kita lupa Allah. Ya. Baik, seseorang yang menghayati hakikat dirinya, ya, hayati tuan-tuan sekalian, ya, tak tahulah bahasa Malaysia, dia dah jadi bahasa Malaysia, hayati. Ya, kalau bahasa Arab, hayah ni hidup. Seorang yang hidup dengan hakikat diri, memahami hakikat diri, ya, mengenal hakikat diri, dicipta oleh Allah. Itu hakikat. Tuan-tuan sekalian, ada orang duk mengaji hakikat diri, tanah, air, api, angin, boleh jugalah. Ya, kejap-kejap angin, ya, kejap-kejap api. Kemudian pula kalau nak kahwin, kita ni api kena cari yang air, betul ke? Kalau kita api itu anak keberapa api? Yang tu boleh juga tuan-tuan. Tapi baiklah, boleh juga mengaji dia jalan, ya, sebab ilmu ni tak ada masalah. Jangan sampai kita tersesat, tak ada masalah. Ada guru, teruskanlah. Ya, tapi hakikat diri sebenarnya, bahawa salah satu yang paling mudah difahami, diri ini dicipta. Siapa pencipta? Allah. Itulah hakikat diri. Ya? Selebihnya boleh belajar, tak ada masalah tuan-tuan. Ada kitab-kitab yang membahaskan. Maka seseorang yang menghayati hakikat dirinya dicipta oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak boleh lalai ia daripada mentaatinya, mahupun teringin untuk menderhakainya. Ada waktu tak tuan-tuan kadang-kadang kita rasa, ada juga rasa nak mengumpat? Ada ke tak pernah rasa? Saya bukan nak mengumpat, ustaz nak mengatur sikit, tapi yang saya kata tu betul. Yang betul itulah mengumpat, yang tak betul tu fitnah. Tapi kadang-kadang timbul rasa untuk menderhakai. Ada ya? Ada. Dia tulis di sini. Ya, mahupun teringin untuk menderhakainya, kerana tanda seseorang itu mensyukuri Allah Jalla Jalaluh di atas kewujudan dia, ataupun di atas Allah mewujudkan dia, maka dia syukuri adalah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan penuh makna kehambaan kepadanya. Ya, tuan-tuan, saya sebut dah sebelum daripada ini, kita kena hidup dengan makna, jangan hidup sekadar rupa. Maka Allah lahirkan kita dengan sebuah makna, iaitu kehambaan. Maka tuan-tuan dengan saya kena berusaha sesungguh mungkin dengan minta bantuan daripada Allah. Ya, kalau sekadar saya dengan tuan-tuan tak akan mampu untuk memenuhi makna kehambaan itu. Ya, kerana kehambaan itu terlalu mulia. Bunyinya hamba tapi hakikatnya mulia, ya, iaitu kehambaan kepada Allah. Maka saya ulang lagi sekali tuan-tuan, hidup atas muka dunia, jangan tuan-tuan sekadar hidup dengan rupa. Ya. Sebagaimana saya pernah buat contoh sebelum ni, sebagai sekadar sekali lagi saya ulang, ya, kita beli sebuah rumah bukan sekadar nak pandang rupa rumah. Walaupun kadang-kadang kita pilih, ya, yang ni macam ni, yang sekarang kan lagi-lagi lah cantik, makin cantik rumah. Maka beli rumah sekadar rupa? Tidak. Beli rumah untuk kita duduk di dalam itu, makna sebuah rumah. Sebagaimana beli kereta juga. Ni apa pula ni yang keluar ni?
Nak tukar lagi ke? Bak rupa makin cantik, rupa makin cantik. Tak ada makna tuan-tuan hidup dengan rupa. Ni telefon apa pula ni? Nak beli pula iPhone apa ni? Tapi tak boleh bawa naik flight. Makin canggih tuan-tuan sekalian, ya. Nak beli pula ke? Ada orang dia minat gadget nak. Ui, ya. Sekejap beli, keluar beli lagi. Dia nak apa sebenarnya? Maka ulama membahaskan kepada kita, perlu ada dalam hati saya, perlu ada dalam hati tuan-tuan, hidup dengan sebuah makna. Jangan hidup sekadar rupa. Maka apakah Allah Ta'ala ini telah meletakkan kita? Maka Allah lahirkan kita atas muka dunia tanpa kehendak kita. Adalah kehendak Allah. Allah lahirkan kita atas muka dunia bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Ya, Allah lahirkan kita bukan atas permintaan kita, tapi adalah anugerah daripada Allah. Maka ketika itu Allah letak satu makna pada diri kita supaya kita hidup dengan makna itu, iaitu memperhambakan diri kita kepada Allah. Itulah. Baik, ketika selaku insan yang wujud daripada tiada, itu yang tuan-tuan kena selalu ingat. Saya selalu ingat, yang saya ada hari ini, sebelum ni saya tidak ada. Yang tuan-tuan pun ada sekarang ni, sebelum ni tidak ada. Maka wujudnya kita itu daripada tiada, lalu diadakan oleh Allah Jalla Jalaluh kerana kecintaannya kepada kita. Pasti merasai suatu nilai yang sangat berharga jika dapat turut mencintai Allah dalam kecintaannya. Tuan-tuan, para alim ulama sufi mengatakan bahawa Allah cipta saya dengan tuan-tuan kerana apa? Kerana cinta. Allah buat kita bukan kerana nak memperhambakan kita, tidak tuan-tuan. Dia nak apa daripada kita? Dia nak apa? Kalau saya sebut sikit matan dalam akidah atau hawiyah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat tuan-tuan, ya. Di sini tak ada tulis, ya. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni istahaqqa ismal khaliq. Allah berhak mendapat nama pencipta, ya, sekalipun dia tidak mencipta makhluk ini. Istahaqqal makna bari, ya, dia berhak mendapat gelaran atau nama Al-Bari, yang mencipta makhluk, ya, sekalipun dia tidak mencipta. Ada matan kalau tuan-tuan baca, maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia tak cipta makhluk atas muka dunia ni semua ni, dia tetap sebagai Tuhan yang pencipta. Kalau dia tidak menghidupkan satu benda pun atas muka dunia ni, dia tetap dengan makna Al-Muhyi. Kalau dia tidak mematikan, dia hidupkan semua, satu benda pun dia tak matikan, maka dia juga dengan nama Al-Mumit, yang mematikan. Itulah Allah. Jadi kalau saya, tuan-tuan, dan kita semua ni Allah cipta dengan tujuan apa Allah cipta? Kalau kita rasakan Allah cipta kita dengan tujuan untuk beribadah pada Allah, baik Allah cipta malaikat yang tak pernah tinggal ibadah. Kita ni tinggal tak? Kalau tak tinggal pun lewat. Kalau tak lewat pun tak sempurna. Malaikat tak ada masa dia nak makan, tak ada masa dia nak minum, tak ada masa dia nak bersembang, tak ada masa dia nak berbosak. Allah cipta dia sujud sampai kiamat. Allah cipta dia subhanallah tasbih, dia tasbih sampai kiamat. Kalau sekadar Allah nak cipta makhluk untuk beribadah, rukuk, sujud dan segala-galanya kepada Allah, dia cipta malaikat, itu sudah cukup. Tapi Allah tidak perlu juga, ya? Jadi kenapa Allah cipta kita? Allah nak rukuk kita, sujud kita. Habis Allah nak apa? Tasbih kita, takbir kita, tahmid kita. Allah cinta kepada kita kerana apa? Kerana berasal daripada cinta dia kepada kekasihnya. Maka segala yang berkait dengan kekasihnya, maka dia cinta. Betul tuan, ya? Rasulullah ni kekasih Allah. Maka bila mana Rasulullah itu kekasih Allah, maka Allah cinta kepada kekasihnya. Dengan sebab itulah Allah cinta untuk mencipta umat kekasihnya. Maka sebab itu disebut di sini, saya ulang lagi sekali tuan-tuan, supaya kita terasa, harap-harap Allah masukkan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati kita semua, anak cucu kita, rasa, ya, kita selaku insan yang wujud daripada tiada, lalu diadakan oleh Allah kerana kecintaan Allah kepada kita, di atas sebab musabab kekasihnya. Macam nama apa tu tuan-tuan yang dia buat Taj Mahal tu? Kenapa dia buat Taj Mahal? Sebab dia cinta kepada isteri dia. Kalau tidak, tak ada Taj Mahal tu. Maka wujudnya Taj Mahal itu lambang cinta, ya? Ke sekadar nak duduk.
Nak duduk dia buat benda lain pun boleh, istana pun boleh kalau dia nak duduk, banglo pun boleh kalau dia sekadar nak duduk. Tapi kenapa dia cipta tu? Kerana lambang cinta. Sama juga saya dengan tuan-tuan, ini adalah lambang cinta Allah kepada kita, dengan sebab cinta Allah kepada kekasih dia Rasulullah SAW. Tuan tahu makna cinta ya? Pernah bercinta tak? Pernah lah kan? Cuma kita risaunya cinta saya, cinta tuan-tuan, dia panggil, dinamakan hubus syahwat. Dia cinta ni ada dua. Satu hubul haqiqi, satu lagi hubus syahwat. Satu cinta sebenar, satu lagi cinta syahwat, cinta kemahuan. Tak ada kemahuan yang kita nak pada diri dia, hilang cinta itu. Okey ya? Sebab apa? Sebab cinta ni dia sentiasa memberi, dia tidak menerima. Sebab tu Allah Ta'ala ni sentiasa memberi pada kita. Itulah cinta Allah kepada kita. Allah memberi, Allah memberi. Kita rukuk bukan untuk dia pun, untuk kita juga. Kita sujud bukan untuk kita, untuk kita juga. Kita sembahyang bukan untuk Allah, untuk kita. Kerana cinta itu memberi, tidak menerima selama-lamanya. Itulah cinta. Betul tuan ya? Tuan rasa tuan dah bagi apa-apa pada Allah? Rukuk, sujud, baca Quran, tasbih, tahmid. Sebenarnya segala tahmid, segala tasbih, segala takbir, segala makrifah, segala ilmu, segala-galanya adalah kembali balik kepada kita. Kerana itulah cinta, memberi. Suatu guru saya kata, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhurasani, dia kata cinta apa? Ya, tanya orang, cakap kat orang cinta, kemudian minta balik. Betul tak tanya? I love you, you love me. Tadi kata I love you, kenapa you love me pula? Kenapa minta balik? Cinta bukan meminta, cinta mengorbankan. Betul ya? Ni yang muda-muda ni. Itulah cinta yang sebenar kepada Allah. Wallahu alam. Bolehlah insya-Allah. Jadi pasti merasai suatu nilai yang sangat berharga ya, jika dapat turut mencintai Allah dalam kecintaannya. Ya. Harap-harap Allah letak dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, ya, rasa cinta kepada Allah, ya, dalam kecintaan Allah kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kata ulama, saya dengan tuan-tuan tak akan mampu memberi kalau kita tidak ada sesuatu. Maka sebenarnya kita cinta Allah itu hasil daripada Allah mencintai kita, maka kita mencintai Allah. Bukan kata kita mencintai Allah, tidak tuan-tuan sekalian, kerana kita tidak memiliki apa-apa. Sebab tu kalau kita baca ayat cinta tu, yuhibbuhum, apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memulakan dia sedahulu mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, lalu mereka cinta kepada Allah. Kenapa Allah letakkan Allah dahulu? Kerana manusia tidak akan mampu mencintai Allah, mencintai segala-gala yang makhluk Allah, kecuali dicintai oleh Allah, ataupun Allah mengurniakan kita perasaan itu. Dia mudah aja tuan-tuan sekalian ni, kadang-kadang bahasa tu payah-payah, rugi juga masa. Asalnya saya tidak ada, tuan-tuan tidak ada, maka tidak ada segala-galanya. Maka hari ini kita ada, maka kita ada segala-galanya. Yang kita ada ni daripada mana? Yang kita ada pun daripada Allah, yang ada pada kita pun daripada Allah. Maka dengan sebab itulah kita boleh memberi. Okey ya? Kau laju sangat. Asalnya saya dengan tuan-tuan tidak ada. Tuan-tuan ada apa? Nak ada apa dah, kita dah tak ada. Sekarang kita ada. Maka apa yang ada di sisi kita ni, adanya kita pun kerana Allah, maka apa yang ada di sisi kita pun kerana Allah, datang daripada Allah. Jangan salah faham. Kita ada kerana Allah yang cipta. Selepas tu kita sendiri yang cari apa yang ada ni. Dah. Ya. Hatta kita nak berkelip dengan satu kelipan mata pun diizin Allah. Nak berdenyut satu jatuh jantung pun diizin Allah, dikurnia Allah. Nak melangkah satu langkah pun diizin dan dikurnia Allah. Habis apa yang ada dalam hati ni, semuanya daripada Allah. Maka barulah kita boleh. Akhir sekali tuan-tuan ya, ada pun jalan untuk mencintai Allah dengan sentiasa melakukan ketaatan kepadanya, mengeluarkan makhluk selain Allah daripada hatinya, lalu meletakkan hanya Allah sebagai yang paling dicintai dalam hatinya. Tuan-tuan, dalam hati saya dan hati tuan-tuan pastikan tidak ada kecuali Allah.
Cuma ulama kata dia ada pintu, cinta ni ada pintu. Pintu ni Rasulullah. Kalau tuan-tuan tidak melihat Rasulullah, tuan-tuan takkan selama-lama mencintai Allah. Tapi yang saya terima amalan, kalau boleh saya kongsi dengan tuan-tuan, ya, amalan yang saya terima daripada Habib Omar masa saya di Yaman dulu, tahun 2005 ke 2008 yang dia bagi amalan tu. Tuan-tuan cubalah amal, ya. Moga-moga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, anugerah daripada Allah, ya. Dia kata zikru la ilaha illallah fataha babul qalbi. Zikru la ilaha illallah, hendaklah tuan-tuan berzikir dengan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana la ilaha illallah ni fataha babul qalb, antara fadail, ya. Tuan nak beramal, tak nak beramal, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang ni dia petikai mana, itu terpulang pada dia. Tak nak, tak ada masalah. Yang nak, tak boleh amal. Kerana dalil zikir boleh kita bahas lain kali, banyak, ya, dari dalil zikir. Tapi kalau mengikut Abi Omar, dia kata zikru la ilaha illallah fataha babul qalb. Zikir la ilaha illallah boleh membuka pintu hati. Wal qalbu mahallul mahabbah, dan hati ni tempat cinta, ya, dia tak ada tempat lain cinta itu kecuali di hati. Tapi hati ni dia ada pintu dia, nak kena buka dulu pintu itu. Pintu apa yang nak kena buka? Ada pintu keinsafan, ada pintu taubat juga daripada hati, menyesal. Ada pintu ilmu juga kepada hati. Maka di sana ada satu di antara banyak-banyak pintu itu, pintul mahabbah, babul mahabbah. Maka dengan zikir la ilaha illallah, berapa kali tuan-tuan? 1200 kali satu hari, satu malam. Kejap je, ya. Tuan-tuan jangan baca lambat-lambat, baca cepat-cepat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Habis dah. 10 minit 1000, 200. Okey, ya? Sambil-sambil tuan-tuan bawa kereta, sambil-sambil tuan-tuan pergi ke pasar, puan-puan duduk sambil-sambil jaga cucu, 1200 satu hari. Tengoklah selepas pada itu, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah, Allah akan zahirkan, campakkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perenggan yang terakhir tuan-tuan sekalian, seseorang yang menyaksikan hakikat dirinya berasal daripada tiada, pasti tidak akan sombong dengan dirinya, ia di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya, kerana mengerti bahawasanya hakikat kehidupan itu sendiri bukanlah milik dirinya sendiri yang boleh membawa kepada kesombongan dirinya. Dah azan belum? Belum lagi. Dia nyala ni tak? Jadi bila mana saya dengan tuan-tuan hidup merasai dan mengenal hakikat diri saya dengan tuan-tuan, ya, bahawa kita berasal daripada tiada dan adanya kita dengan anugerah dan dikurniakan oleh Allah, maka tidak akan sesekali dalam hati saya, dalam hati dengan tuan-tuan, ya, hati saya, hati tuan-tuan lahir rasa kesombongan. Tidak akan sekali-kali. Ya, dia merasakan hakikat dirinya yang menumpang daripada nikmat Allah Jalla Jalaluh, dan terus akan menyaksikan kecintaan Allah, ya, dengan naungan-naungannya yang berkekalan, sehinggalah, ya, kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah tuan-tuan, ya, sedikit perbahasan tauhid amali, ya, tauhid merasai, menghayati, mensyukuri nikmat adanya saya dengan tuan-tuan, dianugerahkan dan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya setakat tu dahululah untuk malam ni, ya. Jadi harap-harap saya dengan tuan-tuan, cuma di antara jalan yang paling cepat dan mudah, iaitu jalan zikir. Dan zikir ni tuan-tuan, dia ada zikir umum, dia ada zikir khusus. Zikir umum tu mana-mana tak ada masalah lah, kita baca je lah. Sembahyang zikir, puasa zikir, baca Quran zikir, berselawat zikir, doa zikir. Kalau boleh zikir khusus yang kita terima dengan murabbi mursyid, ya. Tetapi itu pun kena sahkan dengan betul tuan-tuan sekalian, ya. Kita risau di akhir zaman ni ramai yang mendakwa diri, ya, sebagai murabbi, sebagai mursyid. Maka tolong hati-hatilah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sekejap tuan-tuan azan.